Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Kita masih lagi sebut berkenaan dengan tamak dalam berkata-kata. Kalau kitab saya ni muka surat 132. Itu pada hadis man tarakal mira'a. Kitab tu muka surat man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun buniya lahu baitun fi a'la al-jannah wa man tarakahu wa huwa mubtilun buniya lahu baitun fi rabatil jannah rawahu at-Tirmidzi. Siapa yang meninggalkan berbantah-bantah ketika berada dalam kebenaran, maka dibina baginya kediaman di dalam syurga yang tinggi. Dan siapa yang meninggalkan berbantah-bantah sedangkan dia berada dalam kesalahan, maka dibina baginya kediaman sekeliling syurga. Bergaduh ataupun berbantah, nak tinggalkan dia adalah satu benda yang sukar. Nak hindarkan dia, kerana ini melibatkan percakapan manusia hari-hari. Payahnya untuk tinggalkan benda ni, sehingga Allah Ta'ala janjikan syurga bagi siapa yang boleh hindarkan daripada perbalahan, berbantah-bantah daripada perbalahan, kerana benda tu adalah benda yang dilarang oleh agama, sama ada kita benar ataupun kita salah. Jikalau benda itu salah, untuk membela diri kita adalah disyariatkan oleh agama untuk membela kebenaran, tetapi ada garis panduan dia. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam berbantah, dalam bergaduh, dalam berkata-kata, kerana boleh menjadikan amalan kita rosak dan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan rabadil jannah dalam hadis ini, itu apa yang mengelilingi syurga dan berada di luarnya. Ia diumpama satu binaan atau bangunan yang mengelilingi bandar-bandar, dan binaan-binaan itu berada di bawah benteng istana yang kukuh. Di persekitaran syurga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang boleh meninggalkan pergaduhan dan perbalahan ini. Dia kata, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya, tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar-benar iman hingga meninggalkan berbantah-bantah pada ketika ia sebenar. Dia kata, ingat bahawa Nabi SAW menyatakan, la yastakmilul abdu haqiqatal imani hatta yada'al mira'a wa huwa muhiqqun. Tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman. Hadis ini diriwayat daripada Abi Dunya, daripada Abu Hurairah. Tidak sempurna iman seorang hamba yang sebenar-benar beriman sehingga dia meninggalkan sikap
berbantah-bantah ketika dia berada keadaan benar. Adapun melalui selora, maka berlebih-lebihan pada membanyakkan ia akan tertawa dan mematikan ia akan hati dan menyebabkan ia akan dendam dan meninggalkan akan keadaan ditakuti sungguhnya. Selain daripada itu, dia kata melawak, berseloroh secara berlebihan, apatah lagi buat pertandingan maharaja lawak, lagilah. Hak buat lawak tu pun bodoh, hak tengok pun bodoh juga. Sama-sama bodoh. Kerana benda itu adalah benda yang melarakan, berlebihan dalam tertawanya. Nak ketawa ni boleh, Nabi pun ketawa. Bukan Nabi ni serius 24 jam, tidak. Tapi ada tempat yang boleh ketawa, ada tempat yang Nabi bergurau, yang kita akan baca lepas daripada bab ini. Menyebabkan mematikan hati. Hati mati. Hati ni bila mati, hidayah Allah tak masuk. Hati yang mati ni, masa mengaji dulu, seorang syekh dia sebut, hati yang mati ni dia kata ibarat, hati kita ni, bukan hati mati, hati kita ni ibarat bekas satu bergelas air. Kalau gelas tu ada pasir, dia kata, tapi kita pergi tuang juga air dalam tu, dia tak jadi apa, melimpah keluar, campur dengan lumuk, dengan debu ni. Kita kena ambil dulu, buang dulu pasir, baru kita boleh gunakan gelas ini untuk buat minum air. Hati manusia ni begitulah. Hati manusia ni kalau bercampur dengan benda lain selain daripada Allah Ta'ala, bercampur dengan benda lain selain daripada Allah Ta'ala tu, dia kena buang dulu benda tu. Barulah masuknya hidayah Allah Ta'ala. Baru masuk hidayah Allah Ta'ala lah hati itu. Itu benda yang mematikan hati, itu ketawa secara berlebih-lebihan dan menyebabkan dendam dan menghilangkan segala ketakutan pada Allah Ta'ala. Dan yang dimaksudkan dengan lawak yang berlebihan di sini adalah menggunakan perkataan tidak baik, memerli orang atau menjatuhkan maruah orang lain ataupun sebagainya. Tidak boleh sama sekali. Berlebihan sangat. Kalau sikit-sikit bolehlah. Bila kita ceramah, kita buat lawak je. Ceramah sejam tu lawak, suka je orang. Orang memang suka dengan ceramah ni. Tapi tidak boleh membina hati. Bukan bermakna ceramah nak suruh serius je. Tak, ada tempat yang boleh kita sebut. Secara spontan gitu bolehlah. Secara nak bercerita. Tapi yang jadi masalahnya, masjid tu jadi maharaja lawak pula. Suka sampai berlebihan. Sehingga ustaz yang tidak ada lawak ini, orang tidak mahu dengar. Orang tak mahu dengar. Boring ustaz tu. Straight mengajar, dia kata. Macam pensyarah universiti. Dia kata, tak mahu dengar, tak ada kuliah dia. Sedangkan ilmu dia banyak. Ilmu dia banyak. Oleh kerana itu, skill dakwah itu juga penting lah kepada seorang ustaz ni. Kalau kita pergi Pakistan, Maulana dia ni Allah Ta'ala beri kelebihan kadang-kadang suara. Bila dia ngaji tafsir, suara Fir'aun dia buat suara lain, suara Nabi Musa dia buat suara lain. Dia kata qala Fir'aun, dia kata Fir'aun berbahaya tu lah. Mai Nabi Musa qala Musa, dia kata. Cara dia menyebabkan anak murid dengar ni, hebat. Memang hebat. Macam wayang kulit Kelantan tu lah. Nah,
Seorang je 4-5 suara boleh buat. Tu daya penarikan, tu hiburan. Dan apabila dia bercakap berkenaan dengan Nabi, dia bercakap berkenaan dengan perang, jiwa dia bercakap, cara dia bercakap tu ketar. Macam nak pergi perang, betul-betul. Nada suara dia, ketegasan dia. Itu kalau kita tengok Maulana Pakistan, begitulah keadaan dia. Hebat penyampaian dia. Khutbah dia hebat. Kerana manusia ni ada 2 otak. Satu otak kiri, satu otak kanan. Manusia ni 2 ni je. Kiri satu, kanan satu. Kiri kanan ni, otak kiri dengan otak kanan ni berfungsi dengan baik kalau diguna dengan baik. Otak kiri ni adalah otak maklumat. Otak kanan ni otak rangsangan dia panggil. Seorang yang mengajar, dia kena guna di antara kiri dengan kanan ni dengan baik. Kalau bagi maklumat je, ngantuk kata sampai tidur tu. Sebab otak kiri dia berfungsi sahaja. Otak kanan tak berfungsi. Otak kanan dia nak contoh, nak cerita, nak huraian. Nah, ni otak kanan. Sebab tu di antara 2 otak kanan dan otak kiri ni, orang yang boleh 15 minit cakap otak kanan, 15 minit otak kiri, 15 minit kanan kiri, sejam tak rasa apa. Tu ilmu bercakap. Tu ilmu bercakap. Sebab tu cakap syarah, baca kitab tu, tapi tidak ada contoh, lama-lama boring. Apabila boringnya, mulalah nak tidur lah. Tapi ada juga jenis orang, ustaz tu memang tak boring, tapi dia memang suka tidur. Salah juga tu, bukan tuan-tuan lah, orang lain lah. Marilah ustaz mana ceramah, orang kata sedap-sedap, dia duduk pejam mata situ. Tu, ada juga jenis manusia yang begitu. Jadi susah juga manusia gini ni. Baik. Anak ni dengan baik. Kemudian kita tengok nota kaki dia. Yang ke-10, nota kaki hadis yang ke-10 itu daripada Ali Abdullah bin Mas'ud, seorang daripada mereka berdua berkata, seorang hamba tidak mencapai kesempurnaan iman sehingga dia meninggalkan perdebatan walaupun dia berada pada dalam kebenaran, sehingga dia meninggalkan pembohongan dalam gurauan walaupun jikalau dia meneruskan, dia berjaya dalam pembohongan itu. Terdapat juga hadis dengan lafaz yang lain. Bahawa seorang hamba tidak merasai hakikat keimanan sehingga dia meninggalkan pembohongan dan gurauan, dan sehingga dia meninggalkan perdebatan walaupun dia tahu dia berada dalam kebenaran. Terdapat 2 perbuatan yang selain bersebut di samping perbuatan berbohong dan berdebat oleh pelapor hadis ini. Kita baca di sini adalah perdebatan, meninggalkan perdebatan, tidak sempurna iman, tapi dalam lafaz yang lain ada juga itu perdebatan dan juga pembohongan. Itu dari riwayat yang lain. Dan hadis ini darjatnya disebut sebagai dhaif. Baik. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumariku akhaka wa la tumazihu. Janganlah kita membantahi saudara kita dan janganlah kita melawak dan berseloroh dengan dia. Nabi SAW menyatakan lagi dalam satu hadis, dan hasan li ghairih, inna rajula
seorang lelaki sebenarnya berkata-kata dengan suatu perkataan yang menyebabkan sekalian yang duduk bersamanya tertawa, maka dia jatuh ke neraka disebabkan perbuatan dia itu. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguhnya seorang lelaki yang mengutarakan satu ucapan dan dijadikan untuk bahan ketawa. Dijadikan untuk bahan ketawa. Kita tengoklah. Kalau saya sebut Maharaja Lawak apa tadi? Menjadi bahan ketawa orang-orang yang duduk bersama dengan dia. Jadi satu majlis untuk ketawa itu. Dia sebenarnya mencampakkan ucapannya itu lebih jauh daripada bintang Ats-Tsuraya. Itu hadis daripada Al-Musnad Hasan li ghairi. Jadi kalau kita tengok sanad ni Hasan juga ni hadis ni. Duduk satu majlis dan kita mengatakan seperkataan-perkataan yang lara yang boleh menyebabkan perkataan tersebut orang suka pada perkataan itu. Maka majlis itu majlis yang lara, yang mana boleh mencampakkan kita ke lembah kebinasaan. Baik. Ketahuilah olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak ataupun berselera dengan perkataan itu perbuatan pada setengah masa tiada dilarang akan dia. Ada tempat yang melawak dan berselera ini sedikit, dengan perkataan yang sedikit, bukan lawak banyak-banyak. Ada waktu-waktu yang tertentu. Waktu-waktu yang tertentu, bahkan adalah ia harus, bahkan ia adalah dihukum sebagai harus. Istimewanya, yang khususnya, serta kanak-kanak dan perempuan kerana membaikkan akan hati mereka, khususnya kepada kanak-kanak, perempuan, kerana ia menggembirakan hati mereka. Untuk menggembirakan hati kanak-kanak supaya jangan menangis, jangan boring, maka ibu bapa bercakap dengan dia, bercakap gurauan yang tidak berlebihan sangat, yang logik akal, yang logik yang dia boleh fikir. Yalah, kadang-kadang budak-budak ni lah, dia tanya macam-macam mak dia, yang perlu kita jawab. Dan yang perlu kita, memang budak-budak ni memang dia nak bermain dengan dia, memang kita kena bermain dengan dia. Kita kena jadi umur macam dia bila bermain dengan dia. Cucu main dengan Tok Wan macam mana? Tak sama Tok Wan bergaul dengan kawan-kawan dia, tak serupa tu. Dia kena jadi minda dia tu macam cucu, pemikiran itu macam budak umur 5 tahun. Kerana untuk menggembirakan hati dia. Ini adalah dibuat Nabi SAW, mengembirakan hati mereka. Dan sebenarnya kata dia, sesungguhnya diceritakan akan demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah SAW baginda menanyakan, inni la amzahu wala aqulu illa haqqan, bahawa aku berseloroh ataupun melawak dan aku tidak berkata melainkan yang benar. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut. Dan hadis ini direkodkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang hasan, dan hadis sahih dilihat dalam Jami'ut Tirmidzi. Itu dia punya tahqiq dia. Kerana apa? Dan bersabda ia bagi seorang perempuan yang tua, baginda berkata pada seorang perempuan yang tua, la yadkhul jannata ajuzun, tidak masuk syurga seorang perempuan tua. Hadis ini daripada Al-Hasan. Kalau kita tengok nota kaki di nombor 14 tu, boleh baca sendirilah. Tidak masuk syurga, Nabi kata, wahai ibu yang dikasihi, sesungguhnya syurga tidak akan dimasuk oleh perempuan tua. Mudah masuk syurga dah, Nabi kata. Wahai makcik, nangis dia katanya. Nangis dia, Nabi sebut tak masuk syurga.
Tetapi Nabi bergurau dengan dia. Kerana apa? Kerana orang yang masuk syurga tu semuanya tidak ada yang tua, dijadikan muda-muda semua sekali. Encik, kalau atas muka dunia ni tua sikit pun tak apalah. Sebab di syurga tu muda-muda semuanya. Takut tua, orang tanya umur berapa pun marah. Umur berapa? Rahsia dia kata. Tak boleh bagi tahu umur dia. Takut orang tahu. Lepas tu belilah produk macam-macam nak menegangkan muka ni. Macam-macam letak. Yang kaya lagi bagi cocok tang sini, cocok sini. So tegang muka. Dia panggil cocok botox. Orang katalah, saya tak pernah cuba pun. Nah, untuk tegangkan muka ni. Jaganya dia punya muka dia. Tapi jangan bimbang. Kalau jaga amalan, boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Boleh masuk syurga Allah. Jangan bimbang dia tu. Kerana di dalam syurga semuanya muda-muda. Dan diriwayatkan bahawa berlumba akan Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan berlari dan bersabda ia bagi seorang kanak-kanak. Kemudian Aisyah dilaporkan bahawa Nabi SAW belum berlari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah berkata kepada seorang kanak-kanak, Rasulullah kata, wahai bapa Umair, apa yang dibuat oleh burung ciak ketika itu budak itu sedang bermain anak burung. Nabi kata, macam mana burung kita kemarin? Seterusnya baginda bersabda kepada Syuhaib, yang sakit mata sambil memakan tamar, awak patut makan tamar ketika sakit mata? Hei, makan tamar apa sakit mata ni? Jawab Syuhaib, dia kata, hak sakit tu mata, dia kata mulut tak sakit. Nabi pun ketawa. Gitulah lebih kurang dia lah. Syuhaib kata, sebenarnya aku makan untuk sebelah mata saja. Maka Rasulullah pun tersenyum. Kalau tengok nota kaki dia itu, berkata bahawa ketika Rasulullah melihat Syuhaib memakan buah tamar, salah satu mata yang sudah terkena penyakit mata, dia sakit mata. Kemudian baginda berkata, kamu makan buah tamar ketika sakit mata? Lantah dia berkata, tapi saya hanya mengunyah bahagian yang lain. Baginda pun suka. Maknanya mata sakit, mulut boleh makan lagi. Macam saya lah, gauk di kaki, mulut makan lagi, selera lagi. Nah, tu dia. Itu Rasulullah pun ketawa pada dia. Itu gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca rengkah-rengkah. Maka oleh itu, maka seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia, dengan syarat benar, dan dia menjadikan ia beribadah. Oleh itu kita diharuskan untuk bergurau. Sekadar seumpama kisah-kisah yang kita bacakan tadi, dan tidak memberi mudarat kepada diri, dan tidak memberi mudarat kepada hati kita. Berguraulah macam mana pun. Jika hati tidak lalai, tak apa, berguraulah. Tetapi jangan berlebihan, dengan syarat gurauan tersebut pada perkara benar, perkara betul. Bukannya perkara yang diada-adakan dan perkara yang untuk timbul satu benda yang bodoh dari diri manusia, tidak. Tetap haram. Harus bila kita bergurau, realitinya memang begitu. Maka kita bergurau begitu. Kerana gurauan, mana ada manusia boleh hidup dengan serius 24 jam? Tidak ada. Tidak ada manusia yang boleh hidup dengan serius. Ni, suami dengan isteri contoh dah. Serius 24 jam, tak romantik suami dia. Mesti ada bergurau. Mesti ada bergurau. Isteri duk masak panggil yang, kalau panggil sayang lah. Kalau hoi pun, hoi, gitulah. Ikutlah panggil apa pun. Dah. Nak apa bang? Tak ada, nampak awak segak gini. Nak, kening nampak, hitam molek, dia kata. Ada beli celok baru ke? Orang perempuan ni kalau puji dia, sudah. Jangan kata dia tua, jangan. Kalau kita tak suka dia pakai baju tu, kita kata gini,
Awak nampak tua pakai baju ni. Mari tak pakai dah. Mana bakar api tu baju tu. Dia pantang dengan perkataan tua tu, jangan. Tapi kalau kata awak pakai baju nampak muda, hari-hari dia pakai, basuh pun tidak tak apa. Contoh lah tu. Dah, itu benda dia. Jadi berinteraksi ni, saya dah sebut pada tuan-tuan, berinteraksi dia ada qaulan karima, qaulan maisura, qaulan sadida. Itu di antara perkataan. Qaulan karima, berkata dengan perkataan baik. Allah Ta'ala sebut wa qul lahuma qaulan karima, iaitu perkataan kepada ibu bapa dengan perkataan yang baik. Walaupun kita tak setuju dengan ibu bapa itu, kena kata dengan perkataan yang baik. Qaulan maisura, perkataan yang mudah. Cakap untuk perkataan yang mudah. Macam tua kitab kita ini, dia telah memudahkan perkataan hak adalah kitab Jawi Asar. Jawi hak asar tu mungkin orang dulu boleh baca. Kita zaman sekarang nak baca Jawi Asar tu sekadar kita baca dah, mujur ada orang terjemah. Alhamdulillah. Ada terjemahan-terjemahan baru yang ditahqiqkan untuk memudahkan bahasa. Dia panggil qaulan maisura. Yang ketiga, qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa, kita kata mengikut uruf tempat tersebut. Orang situ bercakap macam mana? Kalau saya mengajar di sini, bercakap Kelantan direct, tuan-tuan tak faham pun. Kalau tuan-tuan cakap Perlis direct pun saya pun tak faham. Betul? Dia kena bercakap adalah sikit capur-capur Kelantan, tu nak buat macam mana? Lidah dia cicah bodu lama dah. Nak tukar sehari dua ni laksa payah dah. Nah, tu dia. Cakap uruf setempat tu bercakap gitu. Macam saya pernah cerita tuan-tuan, saya pergi Hulu tu, sebelah Terengganu Hulu. Perkataan kedarah. Dia hidang nasi pada kita, dia kata sila kedarah, dia kata. Dia kata dia ni nak balah dengan aku ke? Kena ajak aku makan ke? Nak suruh aku balik ni? Sila kedarah, dia kata. Saya tengok kawan saya. Kata kedarah, dia kata. Kawan tu nak macam mana? Bahasa dia rupanya. Bahasa dia. Maka setiap negeri itu Allah Ta'ala beri, Allahu Akbar, hebat Allah Ta'ala ni. Lidah yang bentuk yang sama, mulut yang sama, gigi yang sama, tapi bahasa keluar tu lain-lain. Bahasa keluar lain-lain. Bahasa Kelantan ada dia punya. Saya sih pun tak faham dialek Kelantan yang pekak-pekak. Ada beberapa benda yang pekak. Curai, tahu curai? Bukan curang. Curai. Binatang apakah curai itu? Kalau orang tahu tak? Orang tua tu kata, saya pergi, dia kata ambil curai tu, dia kata, siapa pula curang ni? Dia nak sebut apa ni? Anak dia curang ke? Tok laki dia curang ke? Kita tak faham. Kuali rupanya. Kuali besar tu. Curai dia panggil. Baru tahu. Besen besar tu, dia panggil jeluk. Dia kata ambil jeluk, rebuh ikan tu. Jeluk. Saya tak faham jeluk mula-mula, walaupun saya ni Kelantan. Dah, apa pergi ada ulu, jeluk ni aku celuk ke apa tak faham. Besen dia kata. Itu dia antara bahasa. Ya, orang sini panggil lain, orang sana panggil lain. Pentingnya kita ada qaulan ma'rufa, cakap mengikut uruf keadaan. Kita bercakap dengan orang kampung, mesti perkataan tu bahasa kampung orang mudah orang faham. Cakap dekat universiti, cara universiti. Kalau seorang profesor pun dia mari bercakap, dia guna bahasa profesor dia, nak faham macam mana? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Allah Ta'ala menggunakan qaulan ma'rufa bila bercakap dengan makhluk dia. Itu Al-Quran.
Al-Quran ni benda yang orang tahu, benda yang mudah nak untuk hafal, dan benda yang mudah untuk faham. Untuk faham mudah, tidak susah. Allah Ta'ala bercakap menggunakan bahasa yang kita faham. Kalau Allah Ta'ala cakap menggunakan bahasa yang kita tak faham, buat apa dia turun Quran? Ini benda yang mudah je kita nak faham. Jadi kita kena ada qawlan ma'rufa, qawlan maisura, bercakap biar jadi mudah. Meeting 4-15 jam tak selesai-selesai masalah. Bagi mudah-mudah, bagi senang. Benda yang baik ni, meeting, mesyuarat, cara nak melaksanakan benda baik. Bukan mesyuarat nak buat ataupun tidak. Benda hak baik dah, kita buat lah. Contoh mesyuarat masjid ni. Nak buat apa masjid ni contoh? Nak buat masjid baru. Ni banyak tahu ya, kalau buat masjid baru bukan ada orang pun. Kampung kita ni berapa orang dia nak cari derma, susah lah Allah. Mesyuarat 14 jam duk fikir. Nak setuju ke tak mau setuju? Buatlah benda baik. Di antara mudarat dengan manfaat dia, yang mana yang lebih kuat, kita buat keputusan. Baik, kita setuju. Dalam banyak-banyak mesyuarat itu, mesti ada seorang yang qawlan maisura, memudahkan perkataan orang. Allahu Akbar. Baik. Adapun memuji, maka ada padanya 6 kebinasaan. Dan 4 kebinasaan atas memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Perbuatan memuji boleh mengakibatkan 6 kebinasaan, dia kata. Puji yang macam mana? Iaitu 4 kebinasaan terhadap orang yang memuji dan 2 kebinasaan terhadap orang yang dipuji. Yang macam mana? Yang pertama, sesungguhnya orang yang memuji itu kadang-kala melebih-lebih dalam memuji tentang perkara yang tidak benar. Kita panggil apa ni? Kita panggil apa ni? Bodek kita panggil. Puji lebih sangat. Puji lebih sangat. Oh, memang kaki bodek sungguh. Siapa bohong? Dia puji tu benda yang tak betul langsung. Kerana ada benda dah kepentingan dia nak, lalu dia pun teruskan pujian dia. Ini pujian yang membawa kepada kebinasaan. Yang kedua, sesungguhnya orang yang memuji itu kadang-kala menzahirkan kasih sayang terhadap orang yang dipuji, sedangkan batinnya membenci orang itu. Perkara ini sebenarnya membawa kepada sifat riya. Yang kedua, memuji mulut saja, hati lain. Nak jaga hati dia. Nah, sebab tu bila kita puji orang, puji dengan ikhlas. Jangan puji kerana nak bodek dia ke, atau puji kerana nak ambil hati dia. Sebab dia bos kita. Sebab dia bos kita. Ataupun puji isteri kita. Oh, cantik awak hari ni. Dalam hati, bodoh. Hati. Jangan. Boleh membawa kepada sifat riak, dia kata. Yang ketiga, kadang-kala apabila seorang itu menyatakan sesuatu yang tidak diyakini, seperti dia berkata si fulan adil atau warak, dan seumpamanya terdiri daripada perkara yang tidak diyakininya, maka dia akan bertutur dalam keadaan tergagap-gagap, tutur tidak lancar. Seorang lelaki memuji seorang yang lain di hadapan Nabi SAW, maka Nabi menyatakan, kasihannya kamu sudah potong leher kawan kamu. Kadang-kadang bila seorang tu menyatakan sesuatu yang dia pun tak yakin, seperti dia kata seorang tu adil atau pewarak, yang dia pun tak yakin, ragu-ragu. Sebab itu apabila kita nak cakap, kita kena yakin dengan percakapan kita. Memuji apabila kita layak untuk dipuji. Dan orang yang dipuji itu sendiri, orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala, mesti berdoa pada Allah, ya Allah, jadikan apa yang dipuji itu lebih baik daripada apa yang disebut. Apa yang dipuji aku itu jadikan lebih baik daripada itu lagi.
bila orang memuji kita, ataupun hadza min fadli rabbi, ini semua kelebihan daripada Allah, bukan kelebihan daripada saya, bagi orang yang sedang dipuji. Yang keempat, apabila seseorang yang memuji itu menyebabkan yang dipuji itu berasa gembira dan sukacita, kerana dibimbangi orang dipuji itu sebenarnya orang yang zalim, maka berdosalah seorang yang membuatkan orang zalim merasa gembira di hatinya. Pujilah keadaan tidak betul, sedangkan seorang yang dipuji itu bersifat zalim, maka kita puji perbuatan zalim dia itu kerana ada kepentingan tertentu, maka dia terus melakukan kezaliman dengan sebab sukanya apabila kita puji dia, maka ini menyebabkan kebinasaan. Oleh kerana itu Nabi SAW berkata, Allah marah apabila dipuji oleh orang yang fasik. Al-Hasan berkata, siapa yang mendoakan orang fasik dengan umur yang panjang ataupun mendapat kemenangan, sebenarnya dia sudah mengerjakan maksiat. Sepatutnya kita mencela terhadap orang zalim dan fasik supaya dia segera bertaubat. Mencela di sini dengan makna kita dakwah dia, kita ajak dia balik kepada benda betul. Sebab itu apabila Syekhul Islam Ibn Taymiyah, apabila dia dijemput oleh raja kan, cerita dia tak makan makanan itu. Dan ulama-ulama salafus salih ini, dia puji benda yang betul, dan dia tidak akan puji benda yang tak betul. Hatta Al-Imam Bukhari sendiri pun, raja panggil dia mengajar, dia tak pergi. Dia kata nak mari sini ya. Imam Malik pun begitu. Ilmu itu sifat dia dicari, bukan mencari. Bila raja jemput dia mengajar di istana, kerana dia bukan kaki bodek. Nak mari dengan mengajar, mari sini. Ni benda yang kita kena naik tengoklah bila kita puji orang. Allahu Akbar. Bismillah. Kerana apa? Kerana orang yang mengerjakan maksiat dan dosa ni, sepatutnya kita tidak puji dia, sebaliknya kita tegur dia dengan baik, dengan hikmah, supaya dia hentikan segala kerosakan yang dia buat. Bila Nabi Musa diarah berjumpa dengan Fir'aun, dia tak puji Fir'aun tu, dia dakwah Fir'aun. Kalau Nabi Musa dipuji Fir'aun, tentu Fir'aun tidak ambil ancaman kepada Musa, tidak. Duduklah wahai Musa, duduklah, mungkin jadi orang besar dalam negara. Kerana apa? Membiarkan Fir'aun dalam keadaan sesat, dalam keadaan zalim. Haram kita puji begitu, tak boleh. Siapa-siapa pun. Kezaliman tidak boleh dibiarkan, melainkan dihapuskan. Dan kezaliman ini merupakan maksiat. Maksiat paling besar, zalim yang paling besar, itu syirik. Kita tidak akan redha dengan benda-benda begini. Orang mukmin bersifat tegas dengan kezaliman, tidak akan bersama dengan kezaliman sampai bila-bila. Siapa sahaja buat zalim, siapa sahaja dia, wajib dilawan. Lawan dengan kata apa? Dakwah dia, ataupun tinggalkan dia dengan sebab dia zalim. Baik. Kemudian kebinasaan yang pertama yang menimpa orang yang dipuji adalah takabbur dan ujub. Dengan sebab Nabi SAW berpesan tadi, engkau sudah memotong lehernya, dalam hadis direkodkan oleh Bukhari Muslim tadi. Bila kita puji lebih-lebih orang dengan tidak hak dia, maka dia jadi ujub. Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin dalam satu majlis, atau boleh tengok dalam video pun ada, bila orang memperkenalkan dia dalam majlis tu, orang sebut dia, orang sebut dengan nama yang baik. Siapa dia ni? Saya kata cukup. Pengacara tu kata, saya nak memperkenalkan awak, siapa dia? Dia kata, sudah kenal.
Sudah kena cukup. Dia berhentikan orang yang puji dia tu. Dia takut ujub. Ni bagus sebenarnya. Orang puji kita alih tajuk. Alih tajuk cerita lain. Kita orang puji kita, oh syok. Orang Kelantan kata makan pong. Tahu? Makan pong di mana? Makin pam makin besar. Tak bocor sikit pun. Kembang hidung-hidung. Nah, ini masalah besar. Dia boleh mari perasaan ujub. Bila orang puji je kita alih ke lain. Ataupun kita kata min fadli rabbi. Ni kelebihan Allah Ta'ala bagi. Bukan saya ni, Masya Allah. Gitu. Kata dengan hati, bukan dengan mulut saja. Nampak macam warak. Masya Allah. Puji lagi. Syaitan dia bijak dia. Buat warak gitulah bila orang pujimu. Betul hak dia kata tu syaitan. Senang-senang kita alih tajuk. Kita cerita bab lain. Itu agama menitik beratkan hati kita. Karena itu pandangan Allah yang pernah kita baca dalam ni. Agama menilai hati kita. Allah Ta'ala tengok hati kita. Kita tak boleh nak sembunyi benda dalam hati kita apabila orang memuji kita. Tak boleh. Senang-senang daripada kita diheret oleh syaitan. Bila orang puji kita kata cukup lebih cukup lah tu, banyak lah tu. Dan orang yang memuji itu kena tahulah. Jangan kita nak sembelih kawan kita bagaimana Nabi sebut tadi. Kamu telah menyembelih dia, makna puji lebih sangat. Baik. Yang kedua, kebinasaan yang kedua menimpa orang yang dipuji adalah dia akan merasa gembira dan sukacita. Perkara ini sebenarnya boleh melemahkan dirinya mengerjakan ibadah setereda terhadap dirinya. Walau bagaimanapun, sekiranya yang memuji dan dipuji itu selamat daripada kebinasaan, maka tiada larangan memuji, bahkan pujian itu membawa kepada hukum sunnah. Kalau tak ada apa-apa, boleh puji, tapi lebih baik puji sikit-sikit, jangan banyak. Dan kita buat amal baik ni, jangan harapkan pujian Allah, jangan harap pujian manusia, harap pujian Allah Ta'ala. Orang tak puji kita pun tak apalah. Ini mari hantar kapek di masjid. Mari tanya Tok Imam. Tok Imam, kapek sampai lagi. Duk tangga tu. Tanya Tok Imam duk depan ni. Nak beritahu kapek tu dia bagi. Nak suruh kita orang puji kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sekiranya timbang iman Abu Bakar dengan iman sekalian alim nescaya ia lebih berat. Hadis diriwayatkan Al-Baihaqi sebagai hadis mauquf. Dan Nabi SAW menyatakan, sekiranya aku tidak dibangkitkan menjadi Rasul, nescaya engkau akan diutuskan wahai Umar. Hadis ini adalah mungkar. Kita baca lebih kurang. Nota kaki dia ada sini, kita tengok nota kaki sikit. Al-Iraqi berkata, takhrij kitab Ihya, sekiranya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman penduduk Madinah sekalian, iman itu melebihi mereka semua. Direkodkan oleh Ibnu Adi daripada hadis Ibnu Umar dengan sanadnya yang lemah. Direkodkan oleh Baihaqi daripada Syu'ab secara mauquf kepada Ibnu Umar. Kata-kata Umar tidak bersambung kepada Nabi SAW, terputus tengah jalan dengan sanadnya yang sahih, dan Asy-Syakhawi dengan Maqasidul Hasanah Ishaq Birrawah dan Al-Baihaqi dengan sanadnya yang sahih daripada kata-kata Umar. Jadi hadis ini tuan-tuan ada sedikit kecacatan. Tapi oleh kerana dia adalah kitab ni, maka kita baca je lah. Dan yang makruh adalah hadis daripada Uqaibah bin Amir, sekiranya ada Nabi selepasku, ia adalah Umar bin Khattab. Rasulullah SAW banyak memuji para sahabat yang lain dengan baginda mengetahui pujian menambahkan kerajinan sahabat, bukan untuk menambahkan ujub sahabat. Hak kita sebut tadi, bila kita puji walaupun benda itu benda betul, tapi jangan puji berlebihan jadi ujub. Rasulullah SAW
puji sahabat semata-mata untuk sahabat lebih bersemangat melakukan ibadah. Kerana apa? Kerana jiwa sahabat tu sendiri jiwa sahabat tu sendiri merupakan jiwa yang berlumba buat amal. Kita kena faham juga. Mungkin jiwa kita ni tidak ada sebagaimana jiwa sahabat ni. Kalau ada sikit-sikit pun okey lah. Bila seseorang itu puji orang ni, maka sahabat lah rasa macam tercabar. Sehingga tanya kawan ni, kamu buat amalan apa sehingga Rasulullah memuji kamu? Pujian Rasulullah kepada Bilal. Nah, Bilal contohnya, dengan tapak kaki lah syurga dah. Selipar lah syurga. Bilal. Rasulullah puji semua tu. Benda yang diperlihatkan oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, dan benda tu semua adalah untuk sahabat berlumba buat amalan. Kerana jiwa sahabat itu berlumba buat amalan. Jiwa kita payah gitu. Jiwa kita payah. Tidak berlumba buat amalan. Kalau kawan tu pergi masjid, pergilah dulu, tak apa, kita tak sampai seru lagi. Tak sampai seru lagi, dia kata. Seru malaikat maut siapa baru sampai seru. Tak sampai seru lagi. Tak sampai hidayah lagi. Bukan tak sampai hidayah, tolak hidayah Allah. Kerana apa? Orang mukmin ni bila hidayah Allah dia ambil, taklah diri dia. Kerana itu jiwa orang mukmin. Dia tidak menolak hidayah. Dia kata ada orang mengaji, ada orang mengajar tafsir ke, mengajar apa ke, dengar dekat rumah, nak mari pun malah mari, tak dengar orang mengajar lagi. Mana kamu tolak hidayah Allah? Ada live pula, tak tengok live. Bukan saya mengajar lah, orang lain mengajar sekalipun. Maknanya cabang nak dapat ilmu tu boleh pada hari ni. Tiba-tiba dia kata saya tak sampai seru. Tak sampai seru apa? Seru malaikat maut. Malaikat maut mari tu baru sampai seru betul-betul. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lepas saya balik umrah nanti, bulan 12. InsyaAllah. Jadi kita berhenti akhir bulan ni, tidak adalah sebab saya pergi ke Mekah. Wallahu ta'ala a'lam. Mengaji tak boleh banyak-banyak, pening. Sikit-sikit badan lah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi